Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-36, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang ketika seseorang hamba sudah tidak mengenali orang lain lagi, taubat dan penjelasannya, dan orang-orang yang benar-benar di dalam bertaubat. Sambungannya. Telah berkata pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di dalam memberi keterangan bagi sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, adapun yang dimaksudkan mengubah nafkah ialah tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga dengan harta yang haram, tetapi harus yang halal. Adapun yang dimaksudkan dengan mengubah nafkah ialah tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga dengan harta yang haram, tetapi harus yang halal. Jadi ini adalah keterangan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa orang yang tidak mengubah nafkah dia, bukanlah dia orang yang benar-benar bertaubat. Maksud keterangan ini, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, adapun yang dimaksudkan dengan mengubah nafkah itu ialah tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga dengan harta yang haram. Jadi maksudnya orang yang telah selama ini, kalau nafkah yang dia berikan kepada keluarga dia bercampur baur, ada yang halal dan ada yang haram. Duit gaji pun campur, duit nombor pun campur, nombor pun main, kan? Kerja juga, nombor tekan juga, kan? Tekan juga nombor tu. Jadi masalah sumber yang haram, judi, kan? Yang paling malang ini judi online. Sekarang penyakit yang paling besar ni judi online. Dia tak lagi judi, kurang sikit lah judi nombor ekor kat rahang tu, kan? Dia sekarang judi online. Termasuk judi sekarang yang judi di Kuala Lumpur ni banyak ni. Orang Islam pun masuk dalam tu, ramai. Saya tahulah, saya tak masuk, tapi saya tahu. Berbeg-beg dia buat. Banyak kes-kes perceraian, kan? Sekarang ni banyak kes-kes perceraian ni, kebanyakan laki ni terlibat dengan judi. Laki suami kerja, bini pun kerja. Tapi duit gaji tak tahu, duit gaji suami tu tak tahu pergi mana. Bini tak tahu. Tapi akhirnya bini tahu jugalah. Rupanya laki dia terlibat dengan judi ni. Judi online ataupun judi yang tak online. Kalau di di Genting Highland tu nak masuk orang Islam susah masuk. Tapi ada juga tersalah ada juga yang masuk. Tapi biasanya susah nak masuk. Tapi judi-judi yang ada di KL ni, berbeg-beg. Jadi banyak kes-kes perceraian pasangan-pasangan muda ni, kebanyakannya suami dah tak bagi nafkah, bini kerja, bini yang tanggung keluarga. Kan banyak sekarang ni.
Bini kerja, bini tanggung keluarga. Rumah bini bayar, kereta bini bayar, anak sekolah bini. Tak tahu suami buat apa. Jadi bila diperiksa punca perceraian, rupanya suami terlibat dengan judi, gaji habis. Jadi orang yang bertaubat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi dia tidak ubah nafkah dia itu, mana dia tidak mencampur baurkan setelah dia bertaubat, maka wajib bagi dia memberikan nafkah kepada keluarganya dengan harta yang halal, bukan dengan harta yang haram. Maka kemudian yang dimaksudkan dengan mengubah perhiasan ialah dengan tidak lagi memakai perhiasan-perhiasan yang dilarang syariat Islam. Jadi orang yang dah bertaubat kepada Allah Ta'ala ni, dia ubah kehidupan dia. Termasuk ubah cara dia berpakaian. Syariat ni termasuk pakaian kita ni main peranan. Cara dia berpakaian. Maka dia mengubah cara dia berpakaian. Kalau dulu pakaian dia ni tidak menutup aurat, maka kali ni berubah pakaian dia. Dah balik daripada haji, balik pada umrah, dah tak ada lagi lah pakai pakaian-pakaian yang tak sepatutnya dia pakai. Terutamanya kaum wanita lah. Orang laki-laki pun sama juga. Dah bertaubat, dah pergi haji, dah balik, dah datang masjid, dah kuliah, takkan pakai seluar pendek lagi keluar pergi kedai. Kan? Ada kat tu duduk kuliah saya, jumpa kat luar dia pakai seluar kontot lah, dia naik motor. Allah, buat malu je lah. Kan? Dah datang kuliah, dah balik haji, dah balik dah buat umrah, dah datang istiqamah, dah mengaji. Sudah lah kaji kan? Dah lah. Dah taubat tu dah lah. Aurat ni bukan setakat wanita, termasuk kaum laki. Kita pun kena jaga aurat kita. Jadi begitu juga kaum wanita mengubah pakaian dia tu. Jadi pakaian-pakaian yang lepas yang tak mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu ditinggalkan. Jadi kita jadi suami ni tanggungjawab kita berat lah. Kita kena tengok juga rumah kita ni. Kita kena pantau lah. Pantau maksudnya ad-dinu nasihah. Agama tu nasihat. Kan? Jangan kita tengok bini orang, kita tengok bini kita. Kita tengok isteri kita. Jadi kalau kita rasa kita perlu tegur dia, kita apa? Kita tegur lah. Kan? Sebab dia isteri kita. Pastikan wanita-wanita kita ni keluar daripada rumah ni dengan pakaian yang sempurna. Walaupun dia bekerja, pakaian yang sempurna. Kemudian yang dimaksudkan perubahan alas tidur dan bantal. Yakni orang yang benar-benar bertaubat itu adalah orang yang mengubahkan alas tidurnya dan bantalnya. Ini tamsilan. Maksud dia, kata Imam Qurtubi, yang dimaksudkan ialah perubahan pada alas tidur dan bantal. Bukan maknanya balik rumah tukar cadar. Orang yang bertaubat, orang yang benar-benar bertaubat adalah orang yang mengubah alas tidur dan bantal dia. Jadi kalau kita salah faham, balik rumah kan kita tukar cadar, tukar bantal. Pasal apa ya? Tadi ustaz kata orang yang benar-benar bertaubat, dia kena tukar cadar dan bantal. Itu zahir ayat. Maksud keterangan ini, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, ialah dengan mulai meninggalkan kenikmatan tidur yang lama di atas tilam dan bantal itu. Itu maksud dia. Iaitu ia meninggalkan keselesaan dia. Dia kurang tidur. Kurang tidur. Tuan-tuan, kalau tilam tebal, bantal empuk, biasanya tidur kita lama. Tidur kita sedap. Bila sedap tidur ni tak boleh bangun subuh dah, susah.
Kadang-kadang nak bangun tahajud lagi susah. Kan? Saya dulu teringat ada satu pekerja Indon. Dia buat rumah. Dia pekerja buruh lah. Dia duduk dalam rumah kongsi tu. Saya ada pergi rumah kongsi. Dia duduk rumah kongsi tu. Dia tidur atas kain pelekat itu je. Dia alas kain pelekat tu. Dia tidur, adalah bantal kecil dia dengan papan plywood dia tu. Saya tanya, "Wak, pasal apa tidur macam ni?" Tak ada apa? Tak pakai tilam ke kan? Enggak mau, Ustaz. Dia kata tak mau. Sebab dia kata kalau dia datang Malaysia ni, dia kata saya datang Malaysia ni bukan nak tidur sedap. Kalau nak tidur sedap, saya tidur di Indonesia, Ustaz. Jadi saya datang sini ni memang matlamat saya nak kerja kuat. Kerja kuat, kena kurang tidur, dia kata. Kalau alas saya pakai bantal, pakai itu, biasanya saya nanti badan saya susah, dia kata. Nanti saya dah manja-manjakan badan saya ni. Jadi saya pagi nak kena bangun. Sebab nak kerja kuat. Dia tak boleh kerja 2-3 jam. Dia nak kerja lama. Sebab dia nak kumpulkan duit. Dia nak hantar belanja dekat kampung dia. Dia dapat gaji Malaysia ni. Besar duit dia, tuan. Saya cakap, tuan-tuan ni besar duit dia. Bangla dapat 100 potong rumput tu, saya beritahu, besar, tuan. Besar pendapatan dia. Pekerja Pakistan tu kalau dapat gaji 1,500, 2,000, besar. Satu keluarga di Pakistan ni umum, kalau dia dapat 2,000 ringgit Malaysia, dia boleh makan 4 bulan. Keluarga sederhana. Besar duit kita. Walaupun currency kita ni, tapi nak bagi tahu kehidupan tu. Jadi tu sebab orang berbondong-bondong dah. Betul, berbondong-bondong datang Malaysia ni. Yang tonton tengok yang tak boleh kontrol kat airport tu. Kan? Banyak pula setting counter pula. Kan? Terlalu banyak datang. Melempah-lempah. Apa yang dia nak kat Malaysia ni pun kita tak faham. Tapi sebenarnya itulah hakikat dia. Tak boleh nak apa pasal currency. Jadi dia nampak. Jadi dia datang, dia tak mau tidur lama. Dia tak mau rehat. Dia nak kerja. Pekerja-pekerja Myanmar, pekerja-pekerja Bangla, kalau kerja kilang, dia tak nak 8 jam. Dia nak 16 jam. Dia tak nak kerja 8 jam. Dia nak 16 jam. Dia nak kira overtime tu hari. Dia balik, dia tidur. Kalau boleh Sabtu pun dia nak kerja. Cuti Ahad cukup. Sebab dia target tu bila dia datang tu memang dia nak kerja je. Dia nak kumpul duit. Dia hantar balik tu, tuan-tuan. Dia buat banglo tu. Dia datang sini, dia jual tanah dia. Dia cagar tanah dia. Tanah bapak dia tu dia cagar. Dalam tempoh 5 tahun, dia boleh bayar balik duit tanah tu. Dan dia boleh beli ladang baru. Tu yang bersungguh-sungguh datang tu. Kita tak nampak nilai tu. Sebab kita cari makan kat sini, habis pun dekat sini. Cari duit sini, belanja pun kat sini. Barang makin mahal. Kan? Jadi bagi yang benar-benar bertaubat, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, yang dimaksudkan perubahan alas tidur dan bantal itu ialah mulai rajin bangun di tengah malam untuk salat. Maknanya kurang masa tidur dia. Jadi orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah ni, tidur dia tu dah kurang. Bukan tak tidur, tapi tidur dia kurang. Kalau tidur malam tu, taklah sepanjang masa tidur.
Mungkin dia bangun awal, kan? Bangun sejam awal. Sekurang-kurangnya dia dapatlah tahajud 2 rakaat sebelum azan subuh. Jadi yang dimaksudkan perubahan alas tidur dan bantal itu ialah dengan mulai rajin bangun di tengah malam untuk salat dan tidak seperti sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ke-16, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji', yakni lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Kemudian kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, yang dimaksudkan dengan mengubah akhlaknya ialah mengubahkan akhlaknya yang keras, yang kasar, bengis, bagan. Dia mengubah akhlaknya itu menjadi akhlak yang lemah dan lembut, katanya. Dari satu orang yang keras menjadi satu orang yang bertoleransi. Dari satu orang yang pemarah bertukar menjadi satu orang yang pesantun, katanya. Ini satu proses yang sukar, enggak? Dia bukan senang. Sebab orang yang bagan ni, kan? Orang yang bagan ni nak bawa turun bagan itu dia tak boleh turun 100%. Dia ada proses dia. Tu pasal Sayyidina Umar radhiyallahu an bila diberitahu tentang orang berubah perangai ni, Sayyidina Umar tak percaya. Sayyidina Umar kata, kalau dikhabarkan kepada aku bukit berubah tempat. Umar kata, kalau disampaikan kepada aku khabar mengatakan satu bukit yang dulu belah kanan dah bertukar jadi belah kiri. Dulu bukit tu kat belah kanan, dah tukar jadi kiri. Umar kata, aku boleh percaya. Tetapi kalau dikhabarkan kepada aku perangai seseorang itu berubah, aku belum percaya. Belum percaya lagi. Sebab dia berkaitan dengan benda yang dah terbenam dalam tubuh kita ni, tuan-tuan. Jadi nak berubahkan perangai bagan ni, dia ambil proses lama. Tapi biasanya kalau orang yang dah benar-benar bertaubat, nampaklah perubahan tu. Marah, tapi marah tu dah mula. Kalau dulu kalau dia marah rumah, dia ambil pinggan tu dia baling. Ataupun dia ambil ekstray rokok tu dia baling, benjol bini . Tapi kali ni kalau dia marah tu, dia ambil kain serban dia dia marah juga, kan ada orang macam tu. Dia baran, dia tak boleh nasi panas-panas, dia tak boleh. Dia kalau balik, janganlah letak nasi panas. Dia tak suka makan nasi panas-panas tu. Dia balik tu nasi tu dah boleh makan. Balik-balik tengok nasi rumah dia letak nasi berasap. Terbalik pinggan tu. Saya cakap tu sebab saya tengok. Tapi saya tak buat lah benda tu. Sebab saya tengok. Rumah dia letak nasi apa? Keluar daripada periuk tu, panas-panas tu. Dia ambil pinggan tu, terbang pinggan tu. Dia memang orang dia apa? Barat. Tapi berubah orang tu tak? Berubah. Lepas beberapa tahun, akhirnya dia berubah lah. Tapi masih lagi barat, tapi barat dia dah banyak berubah dah. Jadi dalam hadis ini, dalam keterangan ini, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, yang dimaksudkan dengan mengubah akhlak itu ialah mengubah akhlak dia yang keras. Dia berusaha untuk ubah akhlak. Sebenarnya tak ada siapa yang boleh tukarkan akhlak itu, melainkan dia perlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena sungguh-sungguh doa minta dengan Allah ni. Nak jadi akhlak baik ni. Itu sebab Nabi SAW, Allah utuskan Nabi untuk menyempurnakan akhlak ni. Nak sempurnakan akhlak.
Para ulama di dalam memberi keterangan tentang sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, walaupun dia diangkat tahun kerasulan tu, Nabi diangkat ketika usia dia mencecah 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pemantauan Allah taala. Bukan masa umur Nabi 40. Daripada hari Nabi dilahirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu proses yang telah Allah takdirkan. Iaitu proses daripada umur dia lahir sampailah umur dia 40 tahun, sampai dia diangkat menjadi rasul. Jadi kata para ulama, antara waktu Nabi dilahirkan sehinggalah Nabi diangkat menjadi rasul pada tahun kerasulan, apakah yang telah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi ini? Nabi melalui proses apa? Jadi para ulama mengatakan selama 40 tahun adalah proses yang mana Allah Subhanahu wa taala tarbiyah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah akhlak, proses akhlak. Allah taala takbir Nabi ni. Umur 5 tahun berlaku peristiwa pembelahan dada. Allah perintahkan Jibril untuk belah dada Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bilakah sebenarnya, kapan kata. Kalau Indonesia tu kata apa? Kapan? Bila sebenarnya Tuan tahu yang Tuan ni diangkat menjadi Rasul? Bila sebenarnya Tuan tahu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika umur 5 tahun, ketika berlaku peristiwa pembelahan dada. Masa tu Nabi telah mengetahui yang dia petanda kenabian tu dah ada. Jadi bila masuk umur 40 tu penyempurnaan tahun kerasulan, penyempurnaan. Jadi sepanjang tempoh 40 tahun tu tuan, itu adalah proses Allah Taala menyempurnakan penyempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuluqin azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus Muhammad itu sallallahu alaihi, melainkan dia membawa rahmat ke seluruh alam. Akhlak tu kan, akhlak Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas, mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang tak ada orang boleh tandingi dia. Memang Nabi diutuskan tu untuk bagi contoh akhlak satu orang mukmin. Dan Anas kata kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menginfak sesuatu, Nabi kalau bagi sesuatu, Nabi tak takut jatuh miskin. Nabi kalau bagi sesuatu, Nabi tak takut jatuh miskin. Ada satu ketika datang satu orang laki-laki. Dia bawa satu baju gamis, jubah baru lah. Dia baru beli. Dia beli jubah tu, gamis tu. Dia hadiahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, majoriti kalau kita tengok pakaian jubah yang Nabi pakai ni, majoriti dia, kebanyakan pakaian Nabi ni buatan luar daripada Mekah dan Madinah. Luar, dia import. Baju dia baju luar. Nabi pakai baju apa? Nabi pakai baju imported. Dan kebanyakan baju itu Nabi terima sebagai hadiah. Jadi ada satu orang datang
Dia beli jubah baru, gamis baru. Sekarang Nabi pakai kain jubah daripada Yaman, daripada Turki. Jadi dibawakan jubah itu dan dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dihadiahkan jubah tu kepada Nabi, tuan yang bagi tu baru bagi. Dia baru bagi. Ketika dia bagi tu, lepas dia bagi, maka ada satu orang sahabat kata, "Ya Rasulullah, bagilah baju tu kat aku," kata. Allahu Akbar. Dia minta baju tu depan orang. Nabi baru apa? Nabi baru dapat baju mahal tu. Mahal baju tu. Satu orang yang nak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti dia bagi baju yang termahal, yang terbaik. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima baju tu, Nabi baru terima, maka satu sahabat ni bangun, dia kata, "Ya Rasulullah, bagilah baju tu kat aku," kata. "Aku teringin nak baju tu," kata. Maka bila dia minta macam tu, maka sahabat yang ada di sekeliling ni marah dia. Sebab apa? Itu baju Nabi punya, dan orang yang bagi dekat Nabi itu pun masih ada kat situ lagi. Jadi Nabi SAW berkata kepada sahabat ni, dia kata, "Nanti dulu," kata Nabi. "Tunggu kejap." Nabi kata, "Bagi aku pakai dulu," kata Nabi. Nabi kata, "Biarkan aku pakai jubah ni dulu, agar memberi kesenangan kepada tuan yang bagi." Sebab tuan yang bagi tu. Jadi Nabi SAW pun sarung jubah tu. Nabi pakai sekejap Nabi pakai. Nak gembirakan tuan yang bagi tu. Dah habis sekejap Nabi pakai, lepas tu Nabi buka. Nabi kata, "Mai sini." Nabi kata, "Nah, ambil," kata. Oh, hebat tuan. Sahabat tengok tu, sahabat marah. Sahabat marahlah sahabat yang minta ni. Jadi orang semua marah dia. Dia diam je. Dia buat bodoh je. Dia buat muka seposen lah. Dia buat tak tahu. Dah habis marah tu? Dah habis dah? Dah habis marah dah? Macam tu. Dia kata, "Wallahi, demi Allah yang memegang nyawaku di tangan dia. Sungguh," kata dia, "aku minta baju tu sebenarnya bukan kerana aku nak pakai. Aku tahu laki ni bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu Nabi akan pakai baju ni. Apa yang aku inginkan adalah aku nak baju tu kena tubuh kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku nak miliki baju tu. Aku nak apa? Aku nak miliki baju yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi, pernah tempel kain tu sikit dekat kulit." Sayangnya sahabat dengan Nabi ini. Tuan-tuan bayanglah tuan-tuan. Kalau kain serban saya ni, saya boleh kat RM15 je. Kat si Betaling. Harga dia RM15 je. Sekarang kalau saya jual balik, tak ada RM10 pun tak ada orang nak beli. Tapi kalau kain ni tuan-tuan, ulama mengatakan kalau kain ni, kain serban yang kita pakai ni, harga RM10-15 ni. Kalau kain ni pernah seketika diletakkan ke atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan rasa kain ni nilai dia berapa? Kerajaan Arab Saudi pun tak boleh beli kain ni. Tak ada siapa akan jual kain tu. Kerajaan Turki Uthmaniyah kalau wujud pun dia tidak akan menyerahkan kain itu. Sebab kain itu pernah
berlekat pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu saat, letak sekejap dan angkat. Tonton bayanglah. Kan? Bayangkanlah baju yang hari-hari Nabi pakai. Bayangkanlah kain Nabi yang Nabi pakai. Bayangkanlah alas tidur yang Nabi tidur. Kan? Itu sebab Ummu Salamah. Kan? Nabi SAW ada satu isteri nama dia Ummu Salamah. Ummu Salamah ni bapa dia Abu Sufyan. Ummu Salamah ni anak dia Ummu Salamah bukan, Ummu Habibah. Dia anak kepada Abu Sufyan. Anak kepada Abu Sufyan. Jadi satu ketika Nabi SAW, Abu Sufyan ketika perjanjian Hudaibiyah, ketika nak berlaku perjanjian Hudaibiyah, Abu Sufyan datang bertemu dengan Nabi SAW. Anak perempuan dia kahwin dengan Nabi SAW. Jadi bila Abu Sufyan datang ke rumah Nabi SAW, masuk dalam rumah, Nabi tak ada. Dia minta keizinan, dia masuk sebab anak perempuan dia dalam rumah. Ummu Habibah. Jadi bila Abu Sufyan kata, wahai Ummu Habibah, boleh ke ayah masuk? Masuklah ayah. Waktu tu Abu Sufyan masih dalam kekafiran. Dia belum Islam. Jadi Ummu Habibah kata, masuklah. Bila Abu Sufyan masuk, di ruang tamu rumah Ummu Habibah ni, ada satu alas permaidani. Alas, dia macam permaidani lah. Alas tidur, dia panggil alas tidur. Dia ada satu alas tidur, tempat duduk. Boleh duduk atas permaidani itu. Dan orang Arab, bila masuk dalam rumah, dia akan dipelawa untuk duduk atas alas. Macam sofa lah. Orang kata, senang faham kalau hari ni sofa lah, sofa tetamu. Bila saja Abu Sufyan masuk dalam rumah, dia nak cari tempat nak duduk. Waktu tu pandangan mata dia dah tertumpu pada alas ni. Ummu Habibah tengok bapak dia, tengok alas tu. Dia lari dekat alas tu. Dia tarik alas tu. Dia gulung alas tu. Terperanjat Abu Sufyan. Dia lari dekat alas tu. Dia tarik alas tu, dia gulung. Maka Abu Sufyan, perbuatan tu berlaku depan Abu Sufyan. Abu Sufyan tanya anak dia, wahai Ummu Habibah, apakah alas ini tidak sesuai untuk aku? Ataupun aku yang tidak sesuai untuk alas ni? Dia tanya anak dia, apakah alas ini tidak sesuai untuk ayah? Atau ayah yang tidak sesuai untuk alas ni? Jadi kata Ummu Habibah, dia kata, wahai ayah, ayah masih dalam kemusyrikan. Ayah masih lagi dalam musyrik. Ini adalah alas tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah tak layak duduk atas hamparan ni. Abu Sufyan kata, wahai Ummu Habibah, ayah dapati selepas kau masuk Islam ni, makin buruk perangai kau. Bapak dia kata, wahai Ummu Habibah, semenjak kau masuk Islam ni, ayah tengok makin buruk lah perangai kau ni. Dia kata, I'm sorry daddy. I'm sorry. Saya minta maaf ayah. Tapi ayah tak boleh duduk atas ni. Nak bagi tahu kemuliaan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Jadi balik kepada keterangan ini, jadi yang dimaksudkan dengan mengubah akhlak ni ialah mengubah akhlak yang keras menjadi lemah dan lembut, dari kaku keras menjadi toleran, dan daripada pemarah menjadi satu orang yang pemaaf, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang orang lelaki-lelaki ni dia baran bila dia dah beramal soleh tu, saya kata tadi tu, ada orang yang baling pinggan tu. Tapi akhirnya setelah dia bertaubat kepada Allah kan, dia keluar tabligh lah, saya tengok dia. Tak tahu macam mana baran tu boleh keluar tabligh lah. Tak tahu apa jadi kat dia. Satu hari tetap dia tanya, dia keluar tabligh, dia keluar 40 hari. Agar dia berkawan dengan orang tabligh ziarah dia ke apa, bawa dia keluar 40. Dia berubah lepas dia keluar tabligh. Dia balik pada tabligh tu, lepas tu berubah hidup 360 darah. Omah dia kata, ustaz, kalau tiap-tiap bulan dia nak pergi tabligh pun pergilah, dia kata. Kalau macam ni lah perangai dia, ustaz, tiap-tiap bulan dia nak keluar 40 hari pun saya bagi. Mana ada tiap-tiap bulan 40 hari? Tiap-tiap bulan baru 30 hari. Nak beritahu sukanya rumah dia. Berubah lelaki dia. Dia kata dia memang nak, kalau boleh dia nak bercorai dengan lelaki dia lah. Tapi dia kata, saya berdoa siang dan malam. Bila dia keluar tabligh, balik pada tabligh tu, dia dah jadi pendiam lah. Dia berdiam. Tapi masih ada lagi dia punya apa tu? Ada, tapi dia dah banyak berubah. Saya pun cakap dia, akak pun janganlah nyocok-nyocok dia. Kadang-kadang dalam orang baran ni, dia bila dah berubah tu, jangan kita bagi apa? Jangan kita bagi test dia. Kan? Akak pun lidah jaga. Kan? Kadang-kadang lidah kita tak sedar, lidah kita tu bisa. Kan? Bisa lah lidah kita. Kadang-kadang lidah rumah kita ni bisa. Tu saya selalu beritahu kan. Ni laki pendiam ni cukup bahaya. Diam. Simpan dalam. Yang baran ni sebenarnya berurusan dengan orang baran ni lagi senang. Sebab dia marah masa tu. Dia cepat marah, dia cepat. Dia temperature naik cepat, temperature dia turun pun cepat. Dia open. Dia ambil pinggan ke, dia ambil x-ray ke, dia baling benjol bini dia kat sini. Besok pagi tu dia kata, I'm sorry lah. I tak tahu, I tak boleh kontrol lah semalam. Dia okey. Tapi yang bahaya ni yang diam ni. Diam. Dia simpan dia dalam hati. Bila dia cakap, bila dah habis kuliah dia. Dah habis kuliah kan, dia jumpa saya kat luar tu. Dia kata, ustaz, saya nak pesan dekat ustaz satu lah. Saya bila dia cakap macam tu, saya dah tahu dah, saya dah get ready lah. Dia kata, ustaz, tapi bukan masjid ni lah. Dia kata, ustaz, saya sebenarnya, dia kata, saya memang follow ustaz main kuliah ni. Rumah saya pun ada okey belakang tu. Dia pun sama-sama datang surau dia tu. Apa saja yang ustaz cakap, semua dia tulis dalam buku. Saya tak tulis, saya dengar je, dia kata. Tapi rumah saya ni, apa ustaz cakap semua dia catat. Kang dia balik rumah, kang dia ulang balik apa ustaz cakap. Tapi ustaz, dia semayang bagus, tahajud bangun, zikir dia jaga, Quran dia mengaji. Tapi hati saya luka dengan dia, ustaz. Hati saya terluka. Dia kalau bercakap tu, ustaz, toreh hati saya ni. Saya minta ustaz dalam kuliah tu, ustaz bagi tahulah. Saya dah tidur asing dengan dia lah, ustaz. Saya tidur atas, dia tidur bawah.
Dia asyik sibuk tidur dengan cucu dia. Yo. Saya seorang-seorang Ustaz. Oh, saya pun dengar pun jadi apa? Saya kata tak boleh lagi. Tapi dia kata disebabkan apa? Lidah. Jadi yang tu kita kena check lah kan. Kadang ada juga orang suami perangai suami macam ni kan. Dia silent killer. Dia diam aja. Jadi kalau orang rumah ni, isteri ni cepat-cepat selesaikan dengan suami kita kan. Dan kita suami pula kalau rumah kita dah apa tu, kita apa? Kita maafkan lah kan. Sebab nak menjalani hidup rumah tangga ni tuan-tuan, ujian dia tu kadang-kadang di penghujung umur kita. Kan, di penghujung umur kita. Dah penghujung dah 30 tahun hidup, last nak berhenti jadi orang, cerai lah gitu. Dokek-dokek nak berhenti jadi orang. Kita dah hidup 38 tahun, 40 tahun, kita dah lalui hidup ni. Tapi sayang kadang-kadang di hujung usia emas ni. Jadi kadang perceraian usia emas pun hebat juga. Kan? Itu yang tragik dah. Kan? Jadi saya pesan lah kan, kita ni sebenarnya lidah kita ni lebih tajam daripada mata pedang ni. Itu sebab Abu Hurairah dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, binasalah Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, binasalah aku ni. Nabi kata, pasal apa? Dia kata, kerana lidah aku ni, aku selalu duk marah, duk maki keluarga ni. Kadang-kadang marah. Bila dia marah, marah. Dia marah tu dia lepaskan marah dah. Kadang-kadang tak boleh tahan. Nabi kata, ya Abu Hurairah, mana pergi istighfar kau? Mana pergi istighfar? Jadi Nabi suruh Abu Hurairah banyak istighfar. Jadi kalau lidah kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kalau lidah kita ni bisa kan, lebih baik kita banyak istighfar. Banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar tu Allah kawal lidah kita ni kan. Jadi yang itulah sebenarnya benda-benda yang penting untuk kita jagalah kan. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan Jadi saya berhenti dekat ni dulu. Saya sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Rabbana ighfir lana wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.